Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Ini memang betul-betul malam betul Saya hari ni memang kalau ikutkan tak sempat nak live sebab separuh hari saya berada di hospital untuk consult dengan doktor for my further medical check-up. Okay, ni salah satu bentuk self love yang saya buat untuk diri saya, untuk menjaga diri saya, untuk lebih menyayangi diri saya. Kalau sebelum ni saya sering bertangguh bila saya rasa saya ada rasa tak kena di badan ataupun rasa macam kurang sihat, saya biasanya akan ambil tindakan untuk tidur. Tapi kalau sekadar tidur tak mampu nak menyelesaikan masalah saya tu, saya jarang nak ambil tindakan yang cepat-cepat pergi buat pemeriksaan dan sebagainya. Kalau dulu saya macam akan beralasan untuk bertangguh lah. Maksudnya bertangguh tu sebab ada banyak kerja kan. Saya letakkan kerja saya sebagai prioriti saya. Okay. Sebenarnya betul kita tak salah kita utamakan pekerjaan kita, tapi bila saya dah faham yang perkara yang paling penting ialah self love, so saya ambil tindakan untuk memilih diri saya lah. Sebab bila saya fikir balik secara mendalam, badan aku ni tak mungkin boleh jadi produktif dan boleh buat kerja dengan betul sekiranya aku sendiri tidak sihat. So itulah yang saya rasa benda betul yang saya buat hari ni. Tapi saya masih ada keinginan juga untuk share something malam ni. Okay. Tadi di hospital saya sempat mendengarkan balik modul yang yang diberikan ataupun video yang disediakan oleh mentor saya. Okay. Sebenarnya dia berkaitan dengan impian, cuma saya nak share sikit bahagian yang saya rasa saya dapat pencerahan ataupun something yang saya rasa mind blowing pada saya ialah kenapa kita punya kita selalu ada macam benda yang kita nak pasakkan dalam diri kan. Contohnya macam perasaan-perasaan positif ataupun perasaan-perasaan yang perasaan-perasaan yang positif lah, yang bagus. Contohnya you nak rasa apa? You nak rasa syukur. Macam saya kan, saya nak rasa syukur, saya nak rasa diberkati, saya nak rasa disayangi. Dan benda tu kalau kita tak biasa, kita perlu latih. Benda tu, perasaan tu, kita perlu latihan tau untuk dapatkan perasaan tu. Sebab kita mungkin tak biasa, kita baru nak pasak dalam diri kita untuk sentiasa rasa bersyukur, untuk sentiasa rasa disayangi, untuk sentiasa rasa diberkati. So benda ni perlukan latihan ataupun tindakan. Cuma saya nak share sikit ni. Bila you nak rasa syukur tu, biasanya kalau saya nak rasa syukur, saya akan tulis, saya kata untuk rasa syukur saya akan listkan kesyukuran saya pada setiap hari. Saya bangun pagi, saya akan tulis apa yang saya syukurkan pada hari ini, ataupun pada pagi ini, ataupun apa yang saya syukurkan pada hari ini ni. Kalau waktu malam kan, sepanjang hari ni apa yang saya syukurkan. Itu betul efektif juga, sangat efektif sebenarnya bila kita menulis. Cuma apa yang saya dapat saya sebelum ni pernah tulis dalam saya punya one of action plan saya ialah untuk merasakan lebih syukur, saya nak selawat 1000 kali. Saya tulis saya nak selawat sebanyak 1000 kali. Dan apa yang saya buat ialah saya belum capai lagi 1000 kali, tapi
setakat ni dah capai lah dalam 300, 400 tu boleh capai. Cuma saya memikirkan, kenapa saya tak rasa deep rasa syukur tu? Kenapa saya tak dapat rasakan yang ni? Sebenarnya bila mentor saya sebut yang kita punya feelings tu, kita nak pasak sesuatu dalam diri kita tu, it is not about quantity tetapi quality. Sebab diri kita ni mungkin berbeza tau cara kita untuk merasakan syukur. Ada orang dia akan rasa syukur dengan dia solat. Ada orang akan rasa lebih syukur dengan dia membaca Quran, dia menghayati, membaca terjemahan ayat Quran. Fine. Kalau betul-betul you boleh baca dan menghayati sehingga you rasa betul-betul dalam satu badan you tu rasa penuh kesyukuran, terpenuhi. Kita boleh rasakan sama ada kita rasa meremang ke, ataupun kita rasa menangis, kita nak rasa menangis, kita rasa sebab, okay? Sebab kita betul-betul menghayati perasaan syukur tu. Apa saya dapati bila saya berzikir-berzikir tapi mungkin saya kurang being present ke macam mana, benda tu ada rasa syukur tu tapi dia tak deep. Bukan saya nak katakan kalau kau zikir banyak-banyak pun tak tentu kau akan bersyukur, akan rasa syukur. Tak. Lain orang lain dia punya pendekatan. So bila saya dapati bahawa bukan kuantiti yang perlu dikejar tetapi adalah quality, ataupun how deep is your feeling, sedalam mana you punya rasa tu terhadap perasaan-perasaan tu. Sedalam mana perasaan you tu. Maksudnya kalau you nak rasa syukur, sedalam mana rasa syukur you tu, ataupun sedalam mana kalau you rasa nak disayangi tu, sedalam mana you rasa disayangi. Dan macam mana cara untuk you rasa disayangi. Okay. Mungkin you rasa disayangi bila you sendiri, contohlah, you akan rasa disayangi bila you pergi spa. Ada orang serve you kan, ada orang urut, ada orang lulu ke apa ke, whatever it is lah, scrub sebagainya. Bila you dapat servis macam tu, you rasa disayangi. So penting feeling tu sebenarnya, feeling yang you nak pasakkan dalam diri tu. Sebab feeling ni boleh datang daripada kita punya pengalaman-pengalaman kan, experience ataupun tindakan-tindakan kita. Okay. So saya bukanlah expert lagi dalam ni, sebab saya masih lagi nak install feeling ni dalam diri saya. Saya masih belajar untuk install all those feelings yang saya nak tu. Jadi saya nampak padahal saya dah dengar modul tu sebelum ni, tapi hari ni saya dapat something yang baru, lebih menyedarkan saya, yang it is not about quantity, banyak mana you solat. Kadang-kadang saya reflect diri saya. Saya duk kejar nak solat, contohlah nak solat tasbih ke kan, nak solat berapa, solat duha 4 rakaat, okay, ataupun 12 rakaat ke. Jadi benda tu sebenarnya bukan bila semakin banyak you buat, semakin besar you punya rasa tu. Kalau boleh menjadikan rasa tu lebih besar, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang benda tu dia tak jadi macam tu, sebab kita punya feelings tu tidak deep. Tidak deep. So kita kena try apa benda, amalan ataupun action kita yang boleh membawa kita kepada perasaan yang mendalam tu. Sebab kita nak connect dengan rasa yang mendalam tu. No point, kadang-kadang saya perasan, saya solat 2 rakaat pun, kalau time saya betul-betul being present, saya dapat rasakan kesyukuran yang amat mendalam. As compared to saya solat lebih daripada 2 rakaat, mungkin 4, 6 dan sebagainya. So it is not about quantity. Saya nak bukan quantity. Dan sekarang ni macam you buat list kan, kadang-kadang kan saya perasan, saya jadikan dia rutin. Saya state apa kesyukuran saya pada hari ini. Kadang ada satu masa tu saya rasa biasa je, saya macam tulis je for the sake of ini rutin aku harian, aku kena buat ni, apa yang aku syukurkan. Tapi saya tidak benar-benar merasakan ataupun meraihkan setiap benda yang saya tulis tu.
Ada ketikanya saya rasa macam tu. Waalaikumsalam Zira Rahman. Ya, Noni kata betul. Ya, kan? Ada juga orang yang sama dengan saya. Saya pernah buat tau. Lepas tu saya sampai satu tahap saya kata, kenapa aku tulis syukur aku dapat buat ni, tapi macam sampai satu tahap macam rasa tu macam dia macam tak terlalu mendalam. Macam saya sekadar buat. Macam bila bangun tahajud kita dah set dah mind. 3 benda ni wajib buat. Solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Tetapi kadang-kadang saya pernah juga saya buat solat 2 rakaat je. Tapi sangat deep. Connection sangat connection tu sangat kuat. Rasa kuat dengan Allah masa tu. Kan? Nadia, my BFF. Yes, not about quantity but quality. Betul. Jadi really mind blowing lah. So macam saya stop dulu. Saya duk buat target kan, pegang tasbih ni nak capai ni 1000 kali selawat ni. Tapi feeling aku entah ke mana, ke laut. Sebab nak capai. Jadi saya fikir, Allah, betul lah. Macam saya dapat satu message. Yang kadang-kadang kita ni, benda yang kita buat ni kan, bila kita dengar something, benda yang mungkin kita dah pernah dengar sebelum ni, tapi kita mungkin tak alert sangat message tu sebelum ni. Tapi bila dia berkenaan dengan situasi saya sekarang ni, saya rasa wow, macam kena macam ada orang tepuk, suruh sedar. Kau buat banyak-banyak, kau rasa ke syukur tu? Kau rasa ke connection yang kau nak tu dengan Allah? Macam itulah. Okay. So saya pun nak tidur dah ni. Tapi saya cuma nak bagi tahulah, itulah kesedaran saya hari ni, sharing. Saya rasa nampaknya saya bukan bersendirian, ada juga orang yang validate yang betul kan. It is not about quantity, but it is all about the quality of the feeling. Benda yang tanpa feeling ni dia akan jadi meaningless. Okay. So sebelum tidur ni, apa yang baik ialah untuk you buat adalah you affirmation. Bagus affirmation diri. Apa yang you nak install dalam diri you? Aku ni seorang yang apa? Aku seorang yang cantik, aku seorang yang bijak. Okay? Aku seorang yang apa? Aku yang seorang yang kaya. Aku penuh cinta, aku penuh kasih sayang, aku seorang yang pemurah. Okay? So banyak apa yang you nak, apa yang you rasa macam you nak install dalam diri you. Okay? So boleh sebelum tidur ni pasakkan yang baik-baik. Tengok yang baik-baik. Penting apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, yang kita lihat, okay, sangat memainkan peranan, especially bila nak tidur ni kan. Sebab subconscious mind yang akan take over kita punya minda bawah sedar. So install yang baik-baik, insya-Allah semoga kita mencapai apa yang kita hajatkan. Sama ada dari segi kita nak sihat, kita nak apa saja yang kita nak improve dalam hidup kita, semoga tercapai. So jangan lupa baca doa tidur, dan semoga anda dapat tidur yang tenang. Okay, kita yang control feelings kita. So keep positive feelings, so kita akan jadi lebih baik. Yes, betul. Sahabat saya ni seorang yang sangat positif, sangat inspiring, sangat kuat. Dan saya percaya anda yang menonton di sini juga adalah orang yang sangat positif. Kalau tidak, anda tidak berada di dalam live saya tengah-tengah malam macam ni. Okay, thank you for watching. Good night, sweet dream semua. Okay, jumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.